Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Putra bin Muhammad Rizal. Nombor matrik saya KTD 230603018. Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat semester 2. Pada hari ini saya akan bentangkan 4 tajuk, iaitu Basmalah, Ummul Quran, Ibnu Kabir dan Hak Kinayah. Bab yang pertama adalah Basmalah. Matan yang pertama adalah Basmalah baina surataini bi sunnatin rijalun lamauha diriyatan wa tahammula. Dalam matan ini ada 4 imam, iaitu Qalun, Al-Kisai, Asim dan Ibnu Kathir. Keempat imam ni akan membaca Basmalah antara 2 surah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Shadaqallahul azim. Itu adalah salah satu contoh yang mana basmalah antara 2 surah. Seterusnya matan yang kedua dalam basmalah, iaitu wasluka baina surataini fasahatun. Dalam matan ini ada Imam Hamzah, yang mana Imam Hamzah akan membaca wasal antara 2 surah tanpa basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yamna'una al-ma'una inna a'tainakal kautsar. Shadaqallahul azim. Itu adalah salah satu contoh yang mana wasal antara 2 surah tanpa basmalah. Seterusnya sambungan matan yang kedua adalah wasil waskutan kulun jala yaum hasala. Dalam matan ini ada 3 imam. Yang pertama Ibnu Amir, Abu Am dan Wash. Dalam ketiga-tiga imam ni ada 3 kaedah bacaan, iaitu yang pertama, baca basmalah antara 2 surah kecuali surah Al-Anfal, kecuali antara surah Al-Anfal dan At-Taubah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Shadaqallahul azim. Yang bacaan yang kedua adalah wasal antara 2 surah tanpa basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yamna'una al-ma'una inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga, akhir sekali, Sattah tanpa basmalah. Contohnya, wa yamna'una al-ma'un inna a'tainakal kautsar. Shadaqallahul azim. Seterusnya matan yang ketiga adalah wala nasa kalla hubba wajhu dzakartuhu wa fiha khilafun jidun wajhutula. Matan ini menceritakan ketiga-tiga bacaan dari imam tadi tiada nas yang sahih, dan baca itu hanyalah khilaf antara ahli adab. Seterusnya, matan yang keempat adalah wasaqtuhumul muqtaruduna tanafusin wa ba'du fi arba'in zuhi basmalah, yang mana menceritakan Sattah. Sattah adalah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru, dan didahulukan 3 imam, iaitu Imam Wash, Imam Ibnu Amir dan Abu Am. Selain itu, sebahagian ahli adab berpendapat bahawa 3 imam ini ada 4 tempat baca basmalah, iaitu surah Mudaththir dan Qiyamah. Yang kedua surah Infitar dan Al-Mutaffifin. Yang ketiga surah Al-Fajr dan surah Al-Balad. Yang ketiga surah Al-As dan surah Al-Humazah. Seterusnya kita masuk iaitu bab yang kedua, Suratun Ummul Quran. Yang pertama, wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Dalam matan ini ada 2 imam, iaitu Al-Kisai dan Asim, yang mana mereka menambahkan alif selepas huruf min. Contohnya, maliki yaumiddin. Tetapi bagi Al-Bakun, mereka membuang alif selepas huruf min. Contohnya, maliki yaumiddin. Sambungan matan yang pertama iaitu wa inda siratin wa siratin kumbulah bihaitsu ata.
yang mana Imam Kumbul akan menukarkan suat kepada sin pada kalimah sirati. Tak kira sama ada alif lam tak pun tak ada alif lam, dan pada semua tempat dalam Al-Quran. Seterusnya sambungan matan yang kedua adalah wasada zayan ashim maha lada khalafin wa ashmim bi khaladi awwala, yang mana Imam Khalaf akan menukarkan suat kepada zai dan ismamkan pada semua tempat, manakala Khalad akan mengikut Imam Khalaf pada surah Al-Fatihah pada awal sirah, awal pertama sirah. Selebihnya akan mengikut Al-Bakun. Contohnya zirati, manakala Al-Bakun akan membaca sirati. Seterusnya kita akan masuk matan yang ketiga dalam Ummul Quran, iaitu alaihim ilaihim hamzatun waladaihim jami'an bidammil haq waqafan wa mausila, yang mana Imam Hamzah akan dhammahkan dalam tiga perkataan ini, tiga kalimah, iaitu alaihim ilaihim waladaihim. Dhammah, apabila kita dhammahkan, contohnya alaihum ilaihum ladaihum. Seterusnya matan tiga adalah sawasil dhamma min jami'i qabla muharrakin dirakan, yang mana bila min jamak sebelumnya ada huruf yang berbaris pada semua tempat dalam Al-Quran, maka Ibnu Katsir akan membaca sila huruf min dengan huruf ma'waw, contohnya alaihimu. Seterusnya sambungan matan ketiga adalah waqalunun bitakhyirihi jalan, yang mana qulun ada dua wajah bacaan, iaitu sukun dan sila. Yang mana sukun contohnya alaihim, manakala sila alaihimu. Seterusnya matan nombor 5 adalah wa min qabli hamzi qat'in silha liwarshihim, yang mana Imam Warsh akan mensilahkan sekiranya selepas min jamak ada hamzah qata', contohnya alaihimu a'anzartahum. Seterusnya sambungan matan yang kelima adalah wa askanaha al-bakun ba'du litakmula, yang mana al-bakun akan sukunkan pada mim jamak tersebut, contohnya alaihim. Seterusnya matan nombor 6 adalah wa min duni waslin dhammuha qabla sakin likullin, yang mana sekiranya selepas mim jamak adalah huruf sukun, maka semua qura' akan dhammahkan, contohnya wa antumul a'lau. Seterusnya sambungan matan dan 7 adalah wa ba'dal ha'i kasru fatan ala ma'al kasri qabla al ha' awil ya isakinan. Maksudnya sekiranya mim jamak selepasnya adalah sukun dan sebelumnya adalah ha, sebelum ha adalah sukun ya ataupun baris bawah, maka Abu Am akan membaca menukarkan mim jamak baris bawah dan ha baris bawah, contohnya alaihimil qital. Sadaqallahul azim. Seterusnya sambungan matan nombor 7 adalah wa fi wasli kasulha ibidammi syamlala, yang mana Imam Hamzah dan Kisai akan dhammahkan pada huruf ha dan mim, contohnya bihumul asbab. Dan akhir sekali adalah matan nombor 8 adalah kama bihimul asbab thumma alaihimul qital waqfi likulli bil kasri mukmila, yang mana al-bakun akan kasrahkan pada huruf ha dan mim akan dhammahkan, contohnya alaihimul qital. Seterusnya saya akan balik pada bab yang ketiga, iaitu idgham kabir. Matan pertama adalah wadu nakal idgham al-kabira wa kutubuhu Abu Amrin al-Basri fihi takhaffala, yang bermaksud menceritakan bahawa Abu Amrin idgham kabir yang dibaca oleh Susi dan Duri akan membaca izhar mengikut al-bakun. Seterusnya matan yang kedua adalah fafi kalimatin an manasikum wa masalakum wa baqi al-babi laisa muawwala, yang menceritakan apabila dua huruf dalam satu kalimah yang sama, Susi tidak akan membaca idgham kecuali dua kalimah, iaitu manasikum dan masalakum. Seterusnya matan 3 dan 4 dalam idgham kabir, iaitu wama kana min mithlaini fi kilmataihima fala budda min idgham ma kana awwala faya'lamu ma fihi huda wa tubi ala
qulubuhum wal afwa multamathala, yang bermaksud apabila dua huruf yang sama bertemu dalam dua kalimah, Imam Susi akan membaca idgham. Jika kalau huruf yang pertama mutamathilain, sebelumnya ada mad ataupun madlin, akan baca 3 kaedah, iaitu qas, tawasuk dan isbah. Seterusnya matan 5 dan 6 iaitu idgham kabir, iaitu idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatabin aw muktasi tanwinahu aw muthaqala kakuntu turaba anta takruhu wasi'un alim wa'idah tamami qatumuthila, yang mana terdapat 4 perkara yang menjadi halang bagi idgham kabir. Yang pertama, huruf pertama ta mutakallim. Yang kedua, huruf pertama ta khitab. Yang ketiga, huruf pertama tanwin. Yang keempat, huruf pertama bertasydid. Seterusnya akan bentang iaitu tajuk bab hak kinayah. Matanya adalah walam yasiluha mutmarin qabala sakinin wa ma qabalahu tariku likulli wusila wa ma qabalahu taskinu libni kathirihim wa fihi muhanan ma'ahu hafsun akhwila. Maksud matan pada hak kinayah adalah hak dhamir, yang mana hak kinayah ada 4 keadaan dalam Al-Quran. Yang pertama, hak kinayah sebelumnya adalah berbaris dan selepasnya sukun, yang mana semua qura' akan membaca tanpa sila. Yang kedua, hak kinayah sebelum dan selepas adalah sukun, yang mana semua qura' akan membaca tanpa sila. Yang ketiga, hak kinayah sebelum dan selepas adalah berbaris, yang mana semua qura' akan membaca dengan silah. Sekiranya selepas hak kinayah ada hamzah kotak, maka perlu membaca 6 harakat kerana ia munfasil. Dan akhir sekali, hak kinayah sebelum adalah sukun, yang manakala selepasnya berbaris. Dan Ibnu Katsir akan membaca semua silah pada semua tempat dalam Al-Quran, manakala Hafs akan membaca pada satu tempat silah, iaitu fihi muhana. Dan selebih dari itu akan mengikut Al-Bakun yang membaca tanpa silah. Alhamdulillah, berakhirlah perbatangan saya berkenaan dengan tajuk qiraat. Saya harap apa yang saya bentang dapat memahami dan menyebarkan lagi ilmu pada orang lain. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.